Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, ingatanmu kepada Allah mendekatkan hatimu kepadanya dan memasuki ke rumah pendekatannya, dan akhirnya anda menjadi tetamunya. Kemudian dia akan dihormati sebagai tetamu raja dari segala raja. Sampai bila anda masih membelakangkan raja ini dengan kerajaan dan kemilikanmu, kelak sedikit masa lagi semua itu akan berpisah denganmu. Dan bila anda berada di akhirat, anda akan mendapati seolah-olahnya dunia ini tidak ada sama sekali, dan yang akhirat terus menerus ada. Jangan anda melarikan diri daripadaku kerana kefakiran tanganku, kerana sesungguhnya aku tidak perlu kepada kamu dan tidak memerlukan sesiapa pun, baik di timur maupun di barat. Tetapi aku ingin semua kebaikan itu buat diri kamu sendiri, dan aku dapat menghuraikan kekusutan tali temali kamu itu untuk kamu. Jangan berani membuat bid'ah dan mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Allah Azza wa Jalla yang tidak ada lalu anda ada-adakan. Ikutlah kedua penyaksian yang adil, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua-dua itulah sahaja yang akan menyampaikanmu ke hadrat Tuhanmu. Tetapi jika anda seorang yang suka membuat bid'ah, maka penyaksian anda ialah akalmu dan hawa nafsumu. Maka tidak hairanlah jika keduanya itu akan memasukkanmu ke dalam neraka. Dan dampinganmu dengan Fir'aun, Haman dan tentera keduanya, dan akan mendampingkanmu dengan Fir'aun, Haman dan kedua tenteranya. Jangan suka berhujah dengan takdir. Semua itu tiada akan diterima daripadamu. Anda sepatutnya masuk ke dalam rumah ilmu pengetahuan dan dapatkan pelajaran. Kemudian amalkan apa yang anda belajar dengan penuh ikhlas. Anda tidak boleh sampai ke mana-mana, tetapi anda mesti terus berusaha. Jadikanlah usahamu pada menuntut ilmu pengetahuan dan kemudian beramal dengannya. Jangan jadikan usahamu pada mengejar dunia sahaja. Kelak dalam masa yang singkat akan terputus usahamu. Biarkan usahamu itu pada apa yang mendatangkan manfaat bagi dirimu sahaja. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara pertama yang diingatkan kepada kita supaya senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ingatan kepada Allah sahaja kita akan mendekatkan diri kepadanya dan mendapat segala kemuliaan, segala penghormatan dan segala limpahan. Dan yang kedua, jangan memandang guru dari sudut harta bendanya. Mereka mungkin tidak berharta, mungkin kosong tangannya daripada segala kemewahan dan kekayaan, tetapi mereka inginkan kebaikan pada kita. Bahkan menyelesaikan kekusutan pemikiran kita
dan juga kekusutan yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan perkara yang ketiga, jangan melakukan perkara bid'ah. Lazimi Al-Quran dan Sunnah. Kerana orang yang melazimi Al-Quran dan As-Sunnah akan terpelihara. Dan yang meninggalkan keduanya ini akan pasti mengikut akal yang dangkal dan hawa nafsu yang menyesatkan. Yang akhirnya akan dihimpunkan bersama dengan Fir'aun dan Haman dalam neraka Jahannam. Dan perkara yang ketiga, jangan berhujah dengan takdir untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab, atau untuk menghalalkan perbuatan maksiat, atau untuk menunjukkan kelemahan di dalam berusaha mendekati Allah. Dan perkara yang kelima yang nak disampaikan oleh Syekh ialah sibuklah dalam menuntut ilmu. Jangan sibuk cari harta sahaja, kerana harta akan berpisah dengan kita, namun ilmu kekal bersama dengan kita dan membentuk kekuatan di akhir kehidupan kita, sehingga membawa kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Baik, ini 5 perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Perkara pertama yang disentuh ialah ingat Allah. Tentu ingat Allah berarti kita akan memasuki kerajaan Allah. Berarti kita akan mula menjadi tetamu Allah. Berarti kita mula menjadi orang yang disebut oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wa la takfurun." Kamu ingat aku ingat kamu. Dan kamu bersyukur pada aku, dan jangan kufur denganku. Kata Sabi Al-Bunani, aku mengetahui bila Allah menyebut namaku. Lalu ini menimbulkan kegemparan di kalangan muridnya. Apakah Syekh mendakwa perkara gaib? Dia kata, Sabi Al-Bunani, aku tahu bila Allah sebut nama aku. Aku tahu. Lalu murid-muridnya merasa keliru dengan ungkapan dan ucapan itu. Apakah Syekh memang mendengar Allah memanggilnya, mengetahui ilmu ini? Lalu Syekh dengan cepat menyatakan, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum." Kamu sebut aku, kamu ingat aku ingat kamu. Ini penyataan Allah dalam Al-Quran. Lagi banyak kita sebut nama Allah, maka Allah sebut nama kita. Apakah maksud Allah sebut nama kita? Disebut dalam hadis Qudsi, Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Wa man zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Siapa yang mengingatiku dalam dirinya, dia berzikir dalam dirinya secara rahsia, dan hati sebut subhanallah, alhamdulillah, maka aku juga akan mengingati namanya secara rahsia. Tetapi siapa yang menyebut namaku secara tersebar, fi mala', dengan kuat, di tempat ramai, zakartuhu fi mala'in khairun minhum, aku akan sebut dia di tempat yang lebih baik pada itu. Ini Allah akan sebut nama kita dari akhirat kelak, tempat perhimpunan yang lebih baik. Jadi bila seorang mengingati Allah, dia mendapat kelebihan yang besar di sisi Allah. Dalam hadis Nabi kata, maukah aku beritahu kepada kamu sesuatu yang amat besar pahalanya? Sebaik-baik amalan, sebersih-bersih, wa azkaha, yang senantiasa subur pahalanya, inda malikiku, di sisi Tuhan kamu. Bukan yang lebih mengangkat darjat kamu, arfa'i darajat, angkat darjat kamu di sisi Tuhan kamu. Bukan lebih baik daripada min infaqi al-warik wa zahab, lebih baik daripada derma emas dan perak. Bukan lebih baik daripada antalqa aduwakum fayadribuna a'naqakum fatadribuna a'naqahum. Lebih baik daripada kamu jumpa musuh yang dia akan penggal kepala kamu akan penggal kepalanya. Lalu sahabat kata, naklah. Nabi kata, zikrullah, zikir pada Allah. Zikir pada Allah menjadikan seorang melakukan amalan yang terbaik, amalan yang paling bertambah pahalanya, amalan yang paling mengangkat darjatnya, amalan yang dalam keadaan tertentu lebih besar daripada pahala dermanya.
bahkan lebih besar daripada pahala jihadnya. Baik, seorang bertanya, macam mana zikir lebih besar pada pahala jihad? Para sahabat bila memahami benda itu, dia bukan bermaksud jangan jihad lalu berzikir. Itu kebodohan orang mutaakhir. Bila Rasul menyebut kelebihan itu, bukan bermaksud yang dibandingkan itu ditinggalkan. Orang macam kita kalau sebut ini lebih mulia daripada ini, berarti kita tinggalkan ini buat ini. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, waktu Rasulullah membandingkan suatu amalan, ini lebih baik, ini lebih baik, bukan mereka meninggalkan pada perkara yang dibandingkan lebih rendah daripada apa yang baik. Mereka buat semua, tetapi kesungguhan mereka pada perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Baik, apa maksud zikir itu kadang-kadang lebih baik pada sedekah? Bukankah sedekah ialah satu daripada pintu-pintu yang paling cepat untuk sampai kepada Allah? Kita dah sebut sebelum ini, antara pintu yang menjadikan seorang itu cepat sampai kepada Allah SWT ialah sedekah, zikir, menuntut ilmu, dan mentaati kedua ibu bapa. Ini pintu paling pantas. Yang lain juga akan menyampaikan kita pada Allah. Kita bercakap apa yang lebih cepat. Yang paling cepat, bila mana kita menuntut ilmu, maka jalannya menjadi semakin singkat untuk sampai ke syurga. Dan ini disebut oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang meletakkan tapak kakinya untuk mencari dan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Ini Allah shortcutkan dia. Dia cepat. Dan yang kedua yang kita bahaskan, yang kita sebut sebelum ini, ialah kedua ibu bapa. Kerana redha kedua bapa, redha Allah. Seorang ibu atau seorang ayah redha pada kita, maka kita adalah calon syurga dalam keredaan mereka. Kalau mak ayah tak redha pada kita, kecil hati dengan kita, maka kita akan ada masalah dalam kehidupan ini. Bukan sekadar akhirat nanti, dunia Allah dah tunjuk. Sebab tidak ada kesilapan yang paling Allah segerakan balasannya selain daripada orang derhaka pada mak ayah, dan yang kedua orang yang buat kezaliman. Ada dua benda, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah akan segerakan azab dan hukumannya. Yang pertama, orang yang derhaka pada ibu ayah. Yang kedua ialah orang yang melakukan kezaliman. Ini belum kiamat dah dibalas. Kadang-kadang kita tak perlu derhaka besar-besar, buat kecil hati je, itu dah cukup untuk kita dihijab sebagai rezeki, sebagai kebaikan. Supaya kita tahu ni jalan-jalan yang menuju ke syurga. Baik, bagaimana zikir boleh jadi lebih baik pada sedekah? Sebab kita tahu 4 jalan yang cepat ke syurga. Kerana zikir itu satu amalan yang berterusan. Ada pun perang, ada pun sedekah, waktu ni. Bila tuan-tuan sedekah? Tak mungkin tuan-tuan sedekah 24 jam. Kita akan sedekah pagi RM50, petang hari Jumaat RM100. Orang minta zikir. Tetapi zikir ini berterusan siang, malam, pagi, petang. Maka bukankah sesuatu yang dari sudut volume dia, macam kita contoh, ada orang tu, dia jual kereta Lamborghini. Setahun 4 biji, 5 biji. Memang harga mahal lah. 2 juta, 3 juta. Yang ni jual kereta murah-murah ataupun jual motor kat Pecai. Tapi sebulan dia jual sampai 5,000 unit. Secara volume. Kita cakap secara volume, siapa agak lebih kaya? Secara image nampak yang jual Lamborghini ni, biji laku sekian. Tapi secara volume sebenarnya motor ni kaya. Salesman misalnya, ni salesman jual motor, ni salesman jual Ferrari. Yang ni mungkin setahun baru jual sebiji. Dapatlah misalnya, dia punya upah dia 10,000 atas sebuah kereta. 10,000. Yang ni jual motor, atas satu motor 100. Atau dapat RM200. Maka dia boleh jual sampai 10,000 unit setahun. Bayangkan dia dapat 20,000. Dia lebih banyak daripada yang ni. Yang kadang-kadang orang tak nampak volume tu. Orang nampak yang margin besar. Orang tak nampak yang kerap berlaku. Maka zikir ni berlaku. Nak tidur, zikir. Bangun tidur, zikir. Masuk bilik air, zikir. Keluar bilik air, zikir. Makan, zikir. Habis makan, zikir. Panjang jalan zikir. Maka kerana dia berterusan, maka dia lebih baik daripada jihad. Berperang pada jalan Allah.
Tapi saya nak sebut, para sahabat saya dah sebut, sahabat dan orang-orang alim, waktu dibandingkan dua amalan, bukan bermakna satu ditinggalkan dan satu dibuat. Itu orang macam kita. Orang macam kita, mana satu yang mulia? Dengan maksud nak buat satu, nak tinggal satu. Kan dalam Islam, bila Allah Ta'ala berikan seorang itu kasih sayang, menjadikan dia tidak pernah memilih amalan. Orang bila Allah benar-benar sayang kat dia, dia takkan pilih amalan. Tapi orang yang baru-baru nak berada dekat dengan pintu Allah, dia memilih-milih. Tentu kalau kita bercinta dengan seseorang, berkasih dengan seseorang, apa pun dia bagi kita ambil. Kecil, besar, ambil belaka. Walaupun ada yang kita nampak lebih mulia, lebih baik. Tapi namanya yang beri tu kekasih kita, kita ambil semua. Dengan orang yang mungkin kalau kita tak berapa kenal, tak berapa kasih, dia beri besar-besar je kita ambil. Yang kecil-kecil kita tak ambil. Sebab kita belum ada hubungan cinta pada dia. Nabi Allah Ayyub AS sedang dimandi, tiba-tiba jatuh belalang emas. Kecil je belalang emas itu. Dia ambil. Dia kutip, kata Allah, wahai Ayyub, belum cukupkah lagi apa yang aku beri pada kamu? Ya Allah, siapa cukup dengan pemberianmu? Kan Nabi Ayyub, dia tak melihat benda tu tamak dia, nak kumpul banyak kekayaan. Tetapi nampak ini Allah bagi, maka dia kena ambil. Kurnia Allah. Maka jangan tolak, ambil. Kerana sebahagian tanda kesombongan, bila kita dah sampai satu darjat, kita mula menolak rezeki tertentu. Ni tak nak, ni tak nak. Itu kesombongan. Kita tak, semua. Hatta dalam bab makan. Nabi SAW, kalau dihidangkan makanan, walau kaki kambing pun Nabi makan. Bukan, saya kaki kambing tak makan, saya makan standard-standard. Wayu-wayu je, ni wak-wak lu ni tak makan ni. Maka bukan begitu cara kita. Kesombongan itu akan terbentuk walaupun kita tidak berniat sombong. Dia mungkin terbentuk. Saya ikan kecil-kecil tak makan. Saya makan ikan besar. Saya kereta-kereta kecil tak naik, kereta besar naik. Maka ini membentuk kesombongan walaupun kita niat bukan sombong. Kita tak ada niat sombong. Maka kerana itu dalam perbandingan amalan, orang yang Allah kasihi, dia tak pernah bezakan apa pun. Kalaupun dia baca tentang amalan yang afdal, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Yang mulia hidupkan satu rajab. Contoh. Malam rajab, malam yang mustajab. Atau kita katakan malam nisfu Syaban. Tapi bukan bermaksud malam lain ditinggalkan, dia tidur bangun pukul 8 pagi. Sepanjang malam. Bila disebut taharraw lailatul qadr fil ashr awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada akhir Ramadan. Bukan bermaksud diabaikan awal Ramadan. Kan tak akan dapat yang akhir melainkan yang makmurkan yang awal. Maka ini dimaksudkan zikir lebih baik pada jihad, pada sedekah. Kerana sifatnya berterusan. Sifatnya boleh berlaku dalam semua keadaan. Kerana kalau kita nak jihad, dia perlukan pada arahan. Kita tak boleh ambil parang nak jihad, nak siapa, nak takir, nak bunuh. Mana? Itu tak panggil jihad, itu ganas. Jihad, pemerintah isytihar. Pemerintah akan isytiharkan, kita akan perang. Dia bukan kelompok kumpulan yang isytihar, jom kita perang. Bukan. Saya tak boleh isytihar perang. Jom perang. Itu bukan jihad. Itu fitnah. Kalau saya tak suka sekian-sekian orang tertentu yang saya rasa boleh rosakkan Islam, saya kata, jom kita pergi perang. Itu fitnah. Saya patut report pada pemerintah. Mereka ambil tindakan. Mereka ambil tindakan. Maka itulah namanya jihad. Ia mesti diisytiharkan oleh pemimpin. Itu ada setengah orang Islam bersemangat lebih. Dia tengok kemungkaran, dia pun isytihar jihad. Perang, syahid. Tuan-tuan, mungkin niat dia bagus. Tapi caranya salah. Caranya menggunakan fitnah yang besar pada Islam dan umat Islam. Dia tengok banyaknya kedai-kedai arak, kita bom semua. Ini jihad. Fitnah. Fitnah pada agama lebih besar. Kerana itu kita perlu ada ilmu. Bila melihat kemungkaran, dan mencegah kemungkaran bukan dicegah dengan semangat tapi dengan ilmu. Benda yang kita tahu yang kerajaan yang kena campur, kita kena desak kerajaan buat. Benda yang kita tahu kita yang boleh buat, itu yang kita buat. Anak-anak kita nak tak sembahyang, itu yang kita buat. Kita tak pula report polis. Kenapa anak saya tak sembahyang? Saya report polis. Itu tak, itu anak kita punya pasal. Kita akan buat tindakan. Pekerja kita buat salah, saya majikan, saya akan buat tindakan. Tak boleh saya report polis, report pejabat agama, pekerja saya tak solat. Tak ada.
Awak tak solat, awak berhenti. Okay, saya akan bertindak berdasarkan kapasiti dan kuasa saya. Tapi perkara yang berkaitan dengan jihad perang, tak ada orang pun boleh isytihar walau sehebat mana pun dia. Perang tak boleh. Ini hak pemerintah. Walaupun pemerintah itu fasik sekalipun, dia ada kuasa isytihar perang. Dia kata baik semua rakyat, kita bersedia untuk berperang dengan negara tu, negara ni. Maka wajib ikut perang. Tapi kalau individu, kalau saya yang kata, okey semua, ahli kuliah lelaki bersedia untuk perang, maka ini tidak sah. Ini fitnah. Fitnah pada agama. Bahkan ini membawa kerosakan pada Islam lebih daripada kebaikan. Sebab itu kita kena tahu siapa yang boleh isytiharkan jihad. Bukan sembarangan orang. Ia kuasa eksekutif, eksklusif pemerintah. Sama juga dalam menjalankan undang-undang, hudud dan sebagainya. Bukan kuasa saya. Oh, dia mencuri, jom. Geng-geng masjid kita kumpul, potong je tangan mencuri. Kita ikut undang-undang Islam. Kan, awak ikut hawa nafsu. Kerana undang-undang itu dimartabatkan oleh pemerintah, bukan oleh kita. Maka kita cuma mendesak pemerintah, buatlah undang-undang Islam. Yang duk pakai undang-undang penjajah, kenapa? Sebab tu jenayah kita bertambah. Tapi kita, walau macam mana pun kita berilmu, kita tak boleh buat benda tu. Kita cuma boleh mendesak dan meminta. Para ulama bersidang satu dunia pada tahun 70-an. Mereka tulis surat pada semua pemerintah Islam, jalankan undang-undang Islam. Termasuk surat ini sampai ke negara kita, Perdana Menteri Malaysia waktu itu. Surat kewajiban melaksanakan undang-undang Islam. Itu saja peranan ulama. Ulama tak boleh kata, tak apa, kerajaan tak nak buat, kami buat. Tak boleh. Mereka tahu benda tu tak boleh. Ini asas yang kita kena faham. Kalau kita faham benda ni, tak ada isu orang yang bertindak melebihi sempadan. Kita tahu kerajaan kat mana, kita tahu peranan kita kat mana. Habis kerajaan tak buat, itu dijawab depan Allah. Dan kewajiban kita menegur, menasihat, sampai mereka melaksanakan perintah Allah. Kita suruh dia tutup kilang arak, kita tak boleh tutup. Kita pakat 5-6 orang, jom kita tutup. Tak boleh, haram. Fitnah pada kita. Fitnah pada agama. Pemerintah kena tutup. Begitu antara kuasa eksekutif dengan pencegahan kemungkaran isu apa yang kita mampu buat. Baik, ini kita nak penjelaskan bagaimana zikir memainkan peranan yang besar kerana sifat yang berterusan. Bila sifat zikir berterusan, kata Syekh, seorang bila dia berzikir menyebut nama Allah, maka dia akan menjadi tetamu Allah. Tetamu raja daripada segala raja. Allah angkat dia. Siapa pun yang berzikir pada Allah, daripada tempat paling hina dia akan naik tempat yang tinggi. Bukan orang angkat, Allah angkat. Daripada rasa miskin papa kedana menjadi rasa kaya. Daripada resah gelisah menjadi damai dan tenang. Daripada lemah menjadi kuat. Tuan-tuan, kita kadang-kadang rasa kuat sebab ramai kawan. Kawan ramai kita pun datang aura kita. Atau bila kita tengok musuh tu kecil ya. Kecil je ni boleh kerenyek ni, kata kita. Kita tengok musuh kecil, kita tubuh besar lagi, kita tinggi 6 kaki. Musuh tinggi 3 kaki. Boleh ni. Semangat kita lebih pada semangat palsu. Semangat kita ni, semangat kerana orang ramai, semangat kerana kita rasa kita besar, dia tak akan bertahan lama. Tapi kekuatan yang sebenar dengan zikrullah. Orang yang sentiasa zikir pada Allah, dia kuat walaupun dia kalah. Tapi dia kuat. Orang yang dirasa dia kuat, sekalipun dia menang, dia rasa dia kalah. Bagaimana? Resah diri dia. Resah, takut dia. Itu kita tengok ahli gusti yang besar-besar, akhirnya isak dada, mati dengan dada. Skandal terbesar dunia penggustian. Yang kita ni tuan-tuan zaman-zaman kecil. Lepas sekarang lah kalau tengok gusti, orang gusti ni semua tubuh besar. Tak ada tubuh cicak kubis macam kita ni. Besar-besar, gagah. Last kali kita dengar yang ni bunuh diri, yang ni ambil dada, yang ni. Semua masalah kejiwaan. Apa masalah dia sebenarnya? Padahal dia gagah, tunjuk otot-otot yang besar. Puluhan ribu orang tengok sekali dia main. Tapi akhirnya dia ambil dada. Akhirnya sakit jiwa. Akhir gila. Ada seorang penggusti tertua. Akhir gila. Ada seorang penggusti terkenal, dia kena penyakit gila. Itu yang saya katakan, menang pun dia kalah. Menang sekalipun dia kalah. Dia tak menang. Kerana kekuatan itu bukan dibina dengan otot.
Tidak juga dibina dengan akal, tapi dibina dalam hati kita, tempat di mana nama Allah disebut. Bila kita baca kisah Socrates, Socrates ni bijak. Siapa pun belajar falsafah, Socrates ni tok guru pada Aristotle. Dan Aristotle, Plato, ini semua ahli falsafah yang hebat dalam zaman Greek Yunani. Tapi kalau kita baca sejarah peribadi Socrates, ada beberapa riwayat berkait macam mana dia mati. Yang pertama, dia mati kerana dia dibunuh oleh isteri dia. Isteri dia bunuh dia kerana cemburu atau sebagainya. Yang kedua, dia sendiri bunuh diri, minum racun, mati. Di sebalik dia dianggap oleh Barat sebagai kemuncak akal manusia. Falsafah. Kita dalam dunia Islam, kita tak ada istilah falsafah. Di dunia Barat, dia panggil filosofi. Falsafah ini, memang mereka mengasaskannya. Cara berfikir. Lalu, mereka terlalu mengagungkan orang yang bernama Aristotle, Socrates, Plato atau Aflatun. Hebat, tapi kesudahan mereka semua masalah. Orang-orang yang dianggap bijak berfikir, akhirnya mereka ada masalah peribadi. Maknanya mereka lemah. Mereka tak dapat solusi diri mereka. Tak ada solusi. Kerana itu, solusi sebenarnya bukan kerana kecerdikan akal kita. Kerana dekatnya seorang kepada Allah. Bila seorang tu dekat dengan Allah dan dia dekat dengan zikir, Allah tak sia-siakan akal dia. Sebab itu para Nabi menjadi manusia paling bijak dan cerdik. Kerana Allah pimpin terus mereka dengan zikrullah dan dengan wahyu. Para Nabi boleh ubah manusia. Dan tak ada para Nabi yang ada masalah kejiwaan. Dia dakwah masalah kejiwaan, pada minum racun, mati. Atau bunuh diri sendiri. Tak berlaku. Allah pelihara fitnah itu pada semua para Nabi. Pada tekanan yang dihadapi para Nabi ini kuat. Untuk ubah manusia, ubah negara. Tapi Nabi-Nabi tak ada pula bunuh diri, naik jabatan, bunuh diri. Kerana orang tak nak terima dia. Mereka kekal kuat. Kekal kuat walaupun kadang-kadang mereka bersendirian atau cuma beberapa orang. Mereka tu kukuh mempertahankan akidah. Artinya mereka ni ada kekuatan. Jangan tengok berapa orang mereka berjaya Islamkan, tapi lihat kekuatan mereka berterusan dakwah sampai mereka mati. Ini orang kuat. Kan tu kita tengok kita hari ni, kita cuba membina orang kaya. Dengan kata kita, kaya itu kekuatan. Sebab saya dengan duit, saya boleh arah orang. Saya dengan duit, saya boleh kuasai orang. Saya dengan duit, saya boleh suruh orang. Lalu orang berbubuk nak jadi kaya. Akhirnya, dia gagal rumah tangganya sendiri. Dia tak boleh kontrol anak dia. Dia tak boleh kontrol pasangan dia. Akhirnya semua berontakkan. Dia nampak, ya, hartanya Zohir boleh kuasai yang tu, yang ni. Tapi yang dekat dengan dia, dia tak boleh kuasai. Bukan yang lebih dekat dengan dia sendiri, hati dia tak boleh kuasai. Tu kita dengar orang kaya bunuh diri. Yang duit $100 juta, akhirnya ambil dada, mati kat apartmen, kondominium, mati sini, mati sana. Yang seorang hamba Allah, bibik dia tak kaya, miskin. Kerja dengan dia. Bibik dia lagi banyak masalah kat kampung, lebih tenang. Dia tak tahan dengan tekanan, ambil pistol, tak kat mulut, tembak. Dan bibiknya jadi saksi hidup. Ini bukan orang calon-calon orang. Tembak diri sendiri. Dia patut ada pistol, pertahan diri dia jadi gagal. Tak, digunakan untuk tembak diri dia. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok orang minta pistol ni sebab apa? Jangan ada orang usik dia. Last kali dia guna pistol untuk tembak diri dia. Ya, bagaimana kebodohan itu boleh berlaku? Bila jiwa tu kosong, saya ingat Allah, sebenarnya kekuatan yang kita cari semua palsu. Yang cari kekuatan dengan kuasa, palsu. Cari kekuatan dengan duit, palsu. Benda ni tuan-tuan, dia benar-benar berfungsi bila ingatan kita pada Allah betul-betul, maka semua ni akan berfungsi. Tapi kalau tak betul, harta tu tak berfungsi sebagaimana sepatutnya. Kuasa tu tak berfungsi sebagaimana sepatutnya. Dia patut dengan kuasa boleh jadikan orang sayang pada dia. Tapi semua orang benci dan laknat dia. Mula-mula je naik orang sayang dia. Lepas tu orang duk maki. Sampai dia mati orang maki dia. Berarti kuasa tidak boleh memenangkan hati manusia.
Kerana itu Allah Ta'ala menyuruh kita, wadhkurullaha dzikran katsira. Ingat aku jangan sikit-sikit, banyak. Dan Allah Ta'ala menyatakan orang munafik, perangai dia apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ingat Allah sikit. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ingat Allah sikit, maknanya kita ni ada sifat munafik. Saya tak banyak lah, sikit. Kita ada sifat munafik. Hati-hati. Maka iman itu akan terjejas. Kerana itu kita diminta ingat Allah banyak-banyak. Bila kita ingat Allah banyak-banyak, maka kita mula nampak janji Allah. Kita mula nampak akhirat. Mula kita nampak dunia tak ada nilai dia. Tapi bila kita kurang sebut nama Allah tu, nampak dunia bernilai. Itu rasa takut nak mati. Walau dia tahu dia akan mati, dia mesti mati. Dan dia akan tinggalkan semua yang diperolehinya. Kemudian Syekh menyebut, kamu jangan lari daripada aku hanya kerana tangan aku kosong. Kerana aku ni tok guru, tak ada duit, tak ada harta. Sebab aku bukan harta kamu. Dan kadang-kadang orang takut nak dekat dengan orang miskin. Nanti kan dia minta duit. Nanti kan ditumpang. Nanti orang takut. Aku tak berharap pada kamu. Yang aku harapkan ialah aku nak ajar kamu, nak buang kemeluk diri kamu. Tuan-tuan, orang ni, semua orang dia kena ada coach. Orang nak main gym, dia kena ada instruktor dia. Tidak dia, badan dia tak sempat naik. Tak sempat naik, dia angkat besi. Bayangkan nak angkat besi tu berat. Itu kalau main seorang-seorang, mesti tak bertahan. Sehari je balik. Ada orang yang dia nak jaga badan dia, dia upah instruktor. Instruktor dah jadi kerjaya. Kalau kita pergi kat gym kan ada tukang ajar, tu panggil instruktor. Tapi ada orang, dia tak kerja kat gym, tapi orang kaya hire dia, sewa dia untuk menjadi instruktor. Datang ke rumah. Seminggu 2 kali akan ajar. Buat macam ni, buat macam ni. Kenapa dia perlukan orang ni? Kenapa? Sebab dia tahu dia tak mungkin boleh sendiri. Dia tak tahu cara angkat yang sebetul, berapa nak angkat. Boleh mencederakan badan dia lebih banyak daripada membina otak. Orang main bola dah bijak dah. Ada coach juga. Padahal dah bijak dia main bola, dia kecil. Tapi dia mesti ada jurulatih. Mana ada pasukan bola sepak tak ada jurulatih? Tuan-tuan cari satu pasukan bola. Dia mesti ada jurulatih dia. Lagi besar bola sepak tu, lagi banyak jurulatih dia. Ini bahagian ni, ini bahagian ni, ini bahagian ni. Orang main badminton pun sama jurulatih. Sebut sukan yang tak ada jurulatih. Sukan kat kampung ni lah tak jurulatih. Sebab tu tak juara-juara main kat kampung. Tapi orang ada jurulatih je siap. Yang bertumbuk tiap-tiap hari tu, ada jurulatih dia. Jurulatih dia tuan-tuan, koman dia, tua lah. Ini kalau dia lempang jurulatih dia, mati jurulatih dia. Tapi itu yang latih dia jadi peninju yang hebat. Dia kuat. Kenapa semua benda kita tengok ada jurulatih? Kenapa? Semua benda. Walaupun kita tengok orang ni dah cemerlang. Dah boleh bergerak sendiri. Dia tak akan bergerak sendiri. Fitrah manusia. Kalau benda-benda duniawi, kita kena ada jurulatih. Bukan setengah mereka, bila dah kaya ada jurulatih peribadi. Yang pantau mereka. Apatah lagi dalam mengenali Allah. Mesti kita kena ada jurulatih. Untuk kenal Allah. Supaya ibadat kita betul, caranya betul. Kita punya momentum kita, motivasi kita naik. Maka kita perlu ada jurulatih. Cuma dalam agama jurulatihnya berbeza. Sebab jurulatih ni inginkan kebaikan kita. Ingin menjadikan, dia seronok menjadikan kita baik. Awak baik, saya seronok. Bukan keseronokannya mengambil apa yang ada pada kita. Tapi dia nak beri apa yang dia ada. Yang dia nak beri itu ialah penyelesaian masalah kita. Kita ada masalah rumah tangga, dengan dengar cara cakap dia, okey. Kita ada konflik dengan ibu bapa, dengan dengar nasihat dia, kita okey. Kita ada masalah dengan kawan-kawan, dengan dengar solusi dia, kita okey. Bukan semua perkara dalam kehidupan kita. Kita lemah semangat. Saat lemah semangat lah nak didik anak-anak ni macam mana. Maka Tok Guru kita pun beritahu solusi. Kita pun kuat. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh jauh daripada ulama. Dan hidup kita. Kalau kita nak berjaya, kita nak cemerlang, kita nak sentiasa menyelesaikan kekusutan yang melanda kita, maka dampingi para ulama. Wa imma kita damping secara zahir ataupun damping secara batin. Online, offline, tak kira lah. Tapi kita ada perdampingan, kita ada hubungan.
Siapa pun bukan hari ni, tuan-tuan tengok mana ulama-ulama besar, dia masih ada rasa orang yang melatih dia. Kalangan ulama-ulama lain yang lain. Setiap ulama dia ada tok guru dia. Tak ada ulama, saya dah ulama besar, saya dah tak perlu tok guru. Bohong. Dia perlu ada guru dia. Dia akan ada gurunya. Cuma dari sudut komitmen waktunya tidak sebagaimana dulu. Tapi bimbingan, panduan fatwa, kadang-kadang dia tak sempat nak tahu hukum. Maka tok guru dia beritahu dulu hukum. Maka dengannya dia syarah lebih panjang. Jadi kita jangan menjauhkan diri daripada ulama. Setiap orang, tuan-tuan, mesti ada ulama yang dikenalinya yang boleh bimbing dia. Yang dia boleh tanya persoalan-persoalan hidup dia, persoalan agama dia. Kadang-kadang kita nak tanya solat jamak qasar, tak reti ni jamak qasar. Kadang nak tahu bab zakat ni. Saat saya tak bayar zakat, tahun lepas macam mana tahun ni? KWSP saya zakat itu. Akhirnya kita hilang kekusutan. Kita hilang segala kecelaruan. Ada orang tu, saat saya ni tersebut lapar cerai ke bini saya, jatuh tak jatuh. Kadang-kadang saya ni tengah tak sedar ni, maka ditanya fatwanya. Maka dengan jawapan tadi tahu cara nak bertindak. Sebab saya ni pernah bersumpah macam ni, pernah bernazar macam mana. Saya pernah buat itu, buat ini. Maka mereka ini ialah solusi kita. Sebab itu orang yang tak damping ulama, nampak macam cool, tapi sebenarnya arusnya kuat. Orang ni ada gelodak dalam diri dia. Orang yang ada ulama, orang ada tok-tok guru, mereka lebih tenang dalam menghadapi apa pun juga keadaan. Perkara yang ketiga, jangan buat bid'ah. Tuan-tuan, bila kita sebut bid'ah, apa je yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, bid'ah. Seorang makan dengan tangan kiri, maka itu bid'ah. Makan makanan kiri. Seorang yang kita katakan bila dia masuk tandas kaki kanan, itu bid'ah. Kerana masuk tandas mesti kaki kiri. Dia menyalahi sunnah dan dia melakukan bid'ah. Terutama bila dia mengatakan sunat bertentangan dengan hukum sunat yang lain. Ya, kalau dia buat benda tu, dia buat benda makruh. Tapi bila dia kata tak, yang sunatnya begini, menyalahi sunat yang Nabi ajak, maka bermula bid'ah. Kalau kita masuk tandas, kita ambil mudah. Kaki apa? Kaki kiri. Keluar kaki kanan. Baik, kalau seorang masuk kaki kanan, hukumnya apa? Makruh. Bid'ah tak? Belum lagi. Tapi kalau dia kata, bila kita masuk tandas, sunat kaki kanan, maka bid'ah. Dia dah mengubah hukum. Dia buat, dia tak akan dianggap sebagai dia buat bid'ah, tapi dia buat benda makruh. Seorang makan tangan kiri. Misalnya makan tangan kiri. Maka hukumnya apa? Okay, makruh. Setengah ulama menyatakan haram. Bid'ah tak? Belum. Tapi bila dikata sunat makan tangan kiri, maka bid'ah. Sebab dia letak hukum. Dan dia mempertahankannya. Maka di sini kita lihat maksud bid'ah. Bukan seorang itu menyalahi syarak semata-mata. Tetapi mereka menetapkan hukum yang berlainan yang dah ada. Yang dah ada, makin ni bid'ah. Contoh gini, tuan-tuan sekalian. Isteri, dia nak keluar minta izin dengan suami. Minta izin dengan suami. Baik, itu kewajiban dia. Tapi bila isteri tu dia keluar rumah tanpa izin suami, dia tak buat benda bid'ah, tapi dia buat benda yang salah, dosa. Tapi kalau dia kata, tidak wajib minta izin dengan suami, bila keluar rumah, maka dia buat benda bid'ah. Kan dia letak satu hukum. Saat zaman moden mana wajib minta izin suami keluar. Suka kita nak keluar, kereta kita sah. Kita kalau hukum, kita, semua sepakat ulama. Isteri tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suami. Sama ada izin musbakan, izin yang maklum. Contoh, dia dah kahwin dengan perempuan yang bekerja, maka dia dah izin maklum. Suami izin tak izin, memang dia dah kontak kerja, dia kena keluarlah kerja. Itu maklum. Sebab suami mengetahui sebelum kahwin dengan dia bekerja, dia berkerjaya. Maka suami tak ada hak menghalang dia untuk keluar bekerja. Kerana benda tu dah ada dalam, kita katakan, sesuatu yang dah ma'ruf sebelum dia akad nikah. Tetapi, kalau isteri tu nak ke tempat lain, bukan tempat kerja, nak pergi tempat lain, ketika itu dia perlukan izin suami. Kalau dia keluar juga, dia berdosa dan nusyuz. Nusyuz maksudnya gugur nafkah. Nafkah ini tak diwajib diberikan. Dan wajib dia bertaubat dan kembali pada suami dia dengan segeranya. Wajib. Baik, kalau sekiranya dia buat
Apakah dia buat bid'ah? Tak, dia berdosa. Tetapi kalau dia kata pula, tidak wajib minta izin suami kalau nak keluar rumah, maka dia buat bid'ah. Jadi kita nak mengenali bid'ah ialah satu, mereka meletakkan suatu hukum berlainan dengan hukum yang sudah ada. Kita kata qabliyah, zuhur ni 2 rakaat. Paling banyak 4. Maka dia kata 6 kita nak buat. Maka dia buat benda bid'ah. Sunat 6 bukan 4. Menyalahi apa yang Rasulullah buat. Dan hukum yang Rasulullah sebut. Maka dia jadi bid'ah. Kalau Rasulullah zikir, lepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian dia pun buat lebih pada itu. Apakah bid'ah? Tidak. Sebab Rasulullah ada mention, sebut bahawa siapa yang lebih baik, dia akan buat lebih banyak. Tetapi kalau dia kata sunat buat 1000 kali, maka dia dah buat benda bid'ah. Sebab dia letakkan satu hukum. Sunat berzikir, ya. Tapi sunat meletakkan angka, itu hal lain. Ia bid'ah ialah persoalan bila kita meletak hukum. Dan hukum tadi bersifat yang kita sebut ijbari, pemaksaan hukum. Pemaksaan suatu perbuatan secara hukum. Kita boleh menyebut sunat secara umum. Kalau kita kata sunat puasa Isnin Khamis, ya betul. Sunat berpuasa Selasa Rabu, tak betul. Tapi boleh tak puasa sunat Selasa Rabu? Boleh. Kalau saya nak puasa sunat Selasa Rabu, boleh? Boleh. Tapi saya tak ada kata sunat puasa Selasa dan Rabu. Tapi boleh berpuasa sunat Selasa dan Rabu. Supaya kita dapat bezakan hukum. Yang kata sunat puasa Isnin Khamis ni Rasulullah ni sunat. Sunat berpuasa hari-hari putih. 13, 14, 15. Tiba-tiba seorang berkata sunat berpuasa hari lepas hari putih. Apa dia? 16, 17, 18. Kalau dia nak puasa sunat, tak salah. Puasalah. Tapi kalau dia kata puasa sunat ini selepas hari putih, dia buat benda bid'ah. Lihat perbezaan hukum dan perbuatan. Itu yang kita tahu. Kalau saya amalan saya, tuan-tuan, amalan saya, bila saya makan, saya akan letak pinggan depan. Kemudian saya pun ambil sudu garpu dan saya pun makan dengan sudu. Boleh tak? Boleh, harus, tak ada. Tapi kalau saya kata sunat makan dengan sudu, saya dah mula buat bid'ah. Kerana sunat makan dengan tangan. Tapi kalau kita makan dengan sudu, tak salah. Sila. Tapi jangan letak hukum. Kata sunat makan dengan sudu. Dan sunat makan sudu rumah saya punya. Sunat. Mu'akkadah. Rumah orang lain punya sudu, makruh, tanzih. Saya buat benda bid'ah. Kerana saya meletakkan hukum. Apa yang tak diletakkan hukum oleh Nabi SAW. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, fatwa ialah urusan para alim ulama. Bukan urusan kita orang awam. Bukan urusan kita orang awam. Para ulama, mereka tahu bagaimana suatu itu sunat kerana perbuatan atau sunat secara hukum dia. Mereka tahu. Mereka belajar segala disiplin ilmu. Sehingga jelas kepada mereka setiap hukum tadi. Sama ada ini sunat, ini makruh, ini khilaful aula. Ini semua istilah yang mereka faham. Kita orang awam, tuan-tuan sekalian, jangan duk reka bid'ah. Bila kita duk reka bid'ah, lalu kita menentukan hukum satu perkara, kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Kita kata, okey, sunat beri makan, umum. Tiba-tiba kita kata, sunat beri makan hari Selasa. Maka kita buat perkara bid'ah. Kenapa pula hari Selasa? Sunat memberi makan tu umum. Maka bila kita menentukan sesuatu, maka ini boleh menjelaskan makna syarak itu sendiri. Sembahyang zuhur 4. Maklum, kalau kita qasar jadi 2. Ibu seorang akan kata sembahyang zuhur ni buat 5. Kena buat 5. Atau wajib sembahyang sunat sebelum zuhur. Wajib, kata dia. Maka dia buat perkara bid'ah kerana Nabi kata sunat, bukan wajib. Qabliyah, ba'diyah itu sunat. Tak ada yang mengatakan wajib. Tiba dia mengubah hukum. Maka ini perbuatan orang-orang yang nanti akan dibangkitkan, dihimpunkan bersama dengan Fir'aun dan Haman. Fir'aun dan Haman kenapa? Sebab dia ada kuasa, dia ubah semua hukum. Semua hukum dia ubah. Kita, tuan-tuan, siapa pun orang tu, dia tak boleh ubah hukum. Tak ada orang boleh ubah syariat. Kita dari dulu, semenjak syariat ini diturunkan, sebenarnya 4-4 lah kita terima. Kita tak boleh bergaras sama orang sekarang gagah-gagah. Masa pun banyak. Kenapa tak boleh 9-8? 10 ke zuhur?
Dulu 5 waktu susah sebab air tak ada kat tanah Arab. Kita sekarang air banyak. Kenapa kita tak boleh solat lebih pada 5 waktu? Sembahyang tu kita jadikan wajib tu lebih pada 5 waktu. Kita nak amakan satu lagi solat wajib. Sebab macam antara subuh dengan zuhur ni macam panjang sangat. Letak tengah tu ada satu solat. Apa namakan solat itu? Apa wajib? Tentang ini pernah dibuat oleh seorang raja namanya Akhbar Agung. Akhbar Agung, sebab dia rasa dia teruja dengan kuasa dia pun reka agama baru. Dia buat bidah terbesar. Macam mana? Dia gabungkan Islam, Hindu, Kristian, digabung semua. Digabung semua. Bahkan kalau kita lihat keluarnya ajaran Sikh, kerana gabungan agama. Sebab itu pengaruh Islam ada dalam Sikh. Sebab gabungan agama tadi yang cuba dibuat oleh orang-orang ada kuasa, melahirkan orang macam ni. Sebab tu dia pun kena tempias orang Islam. Tengok dia pakai serban juga, kena dia. Taliban. Orang Sikh pun kena Taliban. Sebab memang asal, pengaruh tadi asal daripada pencipta agama bid'ah. Mereka agama gabung. Ni Akhbar Agung, dia gabung semua agama, maka dia bentuk suatu disiplin baru dalam agama. Maka dia cacah marbah agama. Para ulama yang menentang di penjara. Sehingga datang anaknya memenjarakannya. Nama agama dia dipanggil Din Ilahi. Agamanya waktu dia memerintah semua wajib ikut. Bila dia mati dalam penjara. Setengah kata anak dia, setengah kata cucu dia bernama Aurangzeb. Ada kata anak, ada kata cucu, status dia. Yang ni lebih baik dipenjarakan ayah dia sampai ayah dia mati. Dan akhirnya pengikutnya cuma tinggal 18 orang. Pengikut Din Ilahi. Ramai orang bila dia ada kuasa, dia akan buat agama baru. Maka mereka buat bid'ah yang terbesar. Tapi Islam, macam mana pun orang tu ada kuasa, mereka mesti tunduk pada peraturan Islam. Orang pertama tunjukkan ketundukannya ialah Nabi SAW. Saya kata Aisyah, tidaklah Nabi menyuruh ke sesuatu, melainkan Rasulullah yang pertama buat. Tidaklah Nabi melarang sesuatu, melainkan Nabi yang pertama menjauhkannya. Maka Rasulullah menyebut, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Kerana semua mesti tunduk pada sistem. Maka golongan ahli bid'ah cuba mereka sistem baru. Kerana mereka nak mengecualikan orang tertentu. Islam tidak mengecualikan sesiapa. Siapa pun tidak boleh berada di atas hukum. Sesibuk mana pun dia, solat zuhur tentang 4. Solat. Sesibuk mana pun dia, Ramadan kena puasa. Tak puasa kan berdosa. Walaupun kamu raja. Hukum tadi tetap kena pada semua orang. Akhirnya kita nampak kesamaan bila kita mati, kubur semua sama. Baik nama Perdana Menteri, baik nama Tuanku Sultan, baik nama kita orang biasa, baik nama, kubur kamu sama. Kenapa semuanya tunduk pada hukum Allah SWT? Maka bid'ah ialah orang cuba untuk membuat hukum baru dan cuba mengecualikan orang daripada hukum. Maka ialah bid'ah ini. Kemudian kata Syekh, jangan berhujah dengan takdir. Apa maksud berhujah dengan takdir? Kata bila kita buat jahat, dah Allah takdir saya macam gini, tak sembahyang subuh, Allah takdir saya tak sembahyang subuh. Ini berhujah dengan takdir dalam melakukan dan menjustifikasikan kejahatan dan maksiat. Satu ketika zaman Umar Al-Khattab, ada seorang tu mencuri. Dia pun kena tangkap. Lepas terbukti kesalahannya, Umar Al-Khattab tanya, Lima sarikta? Dah kenapa mencuri? Lalu kata dia, ini takdir Allah pada saya. Oh, takdir Allah ya. Kata Umar, sebab dia 30 kali, kemudian potong tangan dia. Sahabat kata, ya Amirul Mukminin, yang potong tangan tu kami tahu. Yang sebab 30 tu sebab apa pula? Sebab dia berbohong pada Allah. Dia kata ini Allah takdir dia. Dia mencuri. Baik tuan-tuan sekalian, sepakat ulama. Haram seorang berhujah dengan takdir dalam melakukan maksiat ataupun meninggalkan kewajiban. Haram. Kalau seorang misal kata dia tak semayang, Tuhan dah takdir saya tak semayang. Bila dia tak pergi haji, nak buat macam mana? Allah tak beri petunjuk saya pergi haji. Saya tak pergi haji. Allah tak beri saya hidayah untuk saya sedekah. Lepas tu saya tak sedekah.
Itu kan kehendak Allah, bukan kehendak saya. Dia justifikasikan semua kejahatan dia kepada Allah. Ini perbuatan tidak beradab dengan Allah. Nak tunjuk seolah Allah ni jahat, dia ni bagus. Bukan saya nak mencuri, Allah dah takdir saya mencuri. Dia tampar orang, bukan saya tampar awak, Allah yang gerakkan tangan saya tampar awak. Salah Allah lah, bukan saya. Ini orang yang biadab dengan Allah. Yang pertama menggunakan dalil berhujah dengan takdir dan buat maksiat iblis. Iblis kata, qala fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Kata iblis, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sebab kamu sesatkan aku, maka aku akan membalasnya dengan menyesatkan manusia dan menghiasi dunia ini biar nampak lawa, biar mereka tak ingat akhirat. Iblis ni dia biadab, dia kata, mu sesatkan aku ya Allah, maka aku akan sesatkan manusia. Dia tak melihat sesatnya sebab dia yang sombong, takabur. Allah suruh sujud Adam, dia yang tak nak. Dia yang memilih kekufuran tadi. Tiba dia kata, ya Allah, engkau sesatkan aku. Bila orang kafir musyrik Mekah, Allah Ta'ala cerita keadaan mereka. Bila mana nanti mereka masuk, ketika mana mereka berhujah dengan Nabi SAW. Allah kata, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Dan berkatalah orang kafir, kekufuran kami kerana kehendak Allah, dan nenek moyang kami kafir pun sebab kehendak Allah, bukan kehendak kami. Yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan juga kerana Allah. Maka kata Allah Ta'ala, kadzalik, demikian, kadzdzabal ladzina min qablihim. Ucapan dan ungkapan ini telah dikatakan oleh semua pembohong-pembohong atas dunia ini kepada para rasul mereka. Padahal begini, waktu mereka berkata bahawa ini Allah dah takdirkan, bukankah keinginan buat itu ada pada mereka? Bukankah kelazatan buat itu ada pada mereka? Bukankah Allah melarang mereka buat? Bukankah Allah melarang? Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak pernah redha pada hambanya dengan kekufuran. Ya benar, dalam ilmu Allah kamu kafir, sekian-sekian. Tetapi Allah Ta'ala memudahkan, menunjukkan sebab-sebab. Tapi kalau urusan-urusan duniawi, pandai pula dia kata, kita kena usaha. Tidak, tak boleh usaha. Tapi bila perkara-perkara berkaitan dengan agama, dia kata, Tuhan dah takdir macam ni. Saya tak semasa ni Tuhan takdir. Tapi bergegas keluar cari duit. Kenapa tak redha je dengan takdir Allah? Kalau tu memang duit kamu, dia datang. Bila tengok makanan, berlari-lari pergi ambil makanan. Duduk sini. Biarkan takdir Allah menghantar makanan pada kamu. Duduk sini. Mana boleh, tak sampai. Kita kena pergi. Allah suruh kita usaha. Pandai pula. Mereka ni orang biadab, berhujah dengan takdir Allah untuk pertama buat maksiat. Yang kedua meninggalkan ketaatan. Walaupun benda tu Allah perintah, dan mereka ada ikhtiar, mereka ada usaha. Adapun berhujah dengan takdir Allah bila ditimpa musibah, maka itu tak salah. Kena musibah, hujan, banjir, takdir Allah. Untuk menunjukkan kekuasaannya. Dan kita lemah dalam melakukannya. Ataupun bila mana kita buat taat, bila mana kita kaya, bila mana kita cari ini, kurnia Allah pada saya, Allah takdirkan pada saya. Supaya kita tidak sombong. Adapun takdir Allah dalam buat maksiat, itu tanda kita tunjuk perilaku akhlak yang buruk pada Allah dan menuduh Allah. Dan mengekalkan status sombong kita. Bukan saya nak buat, Allah suruh saya buat. Itu jadi buat tu. Dia dah ngandungkan orang dan nak macam takdir Allah. Kan saya nak. Allah yang gerakkan. Kalau macam tu kita pun atas nama takdir Allah, kita sebabkan musuh keturatan. Ini juga Allah takdirkan. Sebab di keturatan. Sembak dan penjara. Jadi manusia Allah beri mereka usaha, ikhtiar. Yang sepatut dilakukan oleh manusia, mencela diri mereka. Allah, kenapalah aku banyak buat maksiat? Kenapalah aku tinggal benda taat? Sebab itu kata Rasulullah, seorang bila buat maksiat, jangan kata takdir Allah. Fala yalumanna illa nafsah. Celalah dirinya sendiri. Kenapalah aku bangun subuh lambat? Silap aku tidur lambat semalam. Silap tak kunci jam. Silap tak seorang gerak. Mungkin silap aku tak ada niat lagi kuliah semalam. Malah lagi kuliah cuti-cuti ni. Dan niat tak pergi kuliah dengan subuh-subuh tak bangun. Sebab bila niat lagi kuliah tu, automatik dia bangun awal. Tapi tak ada niat.
Kadang-kadang tuan-tuan, kita ada niat sesuatu tak nak buat baik, maka Allah halang kebaikan lain untuk kita buat. Kita terhijab buat benda itu. Kadang-kadang kita ni, ada waktu kita macam nak bebas sikit daripada buat ketaatan yang biasa kita buat. Kita malas aku ngaji. Biasa ngaji sebelum malas ngaji subuh. Nak buat benda lain lah. Lalu kita biasa sebelum ngaji kita solat witir. Yang witir-witir pun tak buat. Kerana dalam kaedah, setiap kebaikan, dia menarik kebaikan. Setiap kejahatan, dia menarik kejahatan. Setiap kebaikan yang kita tak nak buat, maka terhalang kebaikan lain bersama dengannya. Maka asalnya kita tak naklah tolong dia. Tak nak tolong dia sebab saya selalu tolong dia. Tak nak tolong dia. Maka kita juga terang untuk tolong semua orang lain. Seperti hari ni kita macam tak buat benda baik. Sebab kita sekat satu kebaikan. Sebab tu kita tuan-tuan benda yang kita biasa buat. Buat juga walau sikit. So, hari ni malas sikit. Tapi memang biasa pergi kuliah. Tapi hari ni macam malas. Saya rasa juga nikmat tak pergi kuliah. Kadang-kadang rasa kau memang. Maka tiba-tiba orang ni, yang ni ada hamba Allah ni, dia kata tak nak kuliah. Dia tidur bangun pukul 8 pagi. Baru dia tahu ni salah, dia tak nak pergi kuliah ni. Maka dia terhalang terus daripada bangun subuh tu sendiri. Rupanya kuliah tu lah keberkatan untuk dia bangun subuh. Kadang-kadang kita kena kenal kaitan ni. Kadang-kadang kita malah nak bagi duit ke bini kita. Tiba rezeki kita jadi sikit. Rupanya selama ni duit kita banyak sebab bagi ke isteri. Kita lupa kaitan tadi. Setiap benda tu dia ada kaitan. Sebab itu kebaikan ni tuan-tuan, jangan putus daripada buat. Walau kecil. Kerana dia mungkin menghalang kebaikan-kebaikan lain yang kita biasa dapat. Kemudian Syekh tutup dengan ucapan nasihat. Untuk ilmu rajinlah sikit. Sebagaimana kamu rajin cari dunia. Kita cari dunia di jadual kita 8 jam sehari. 12 jam sehari. Maka beri ruang kesungguhan menuntut ilmu tu. Kan Ustaz, saya kalau ada masalah lapang saya dengar. Tak ada masalah lapang tak dengar. Jangan. Mana ada orang kata saya kalau ada masalah lapang saya kerjalah. Kau tak ada masalah lapang saya tak kerja. Tak, kerja tu tuntutan. Kita ada tanggungjawab nafkah dan sebagainya. Sama juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga tuntutan. Kita ada tanggungjawab bimbing isteri kita, anak-anak kita. Bimbing diri kita. Maka tak mungkin tuan-tuan kita tak ada jadual ketat khas untuk belajar. Saya keperluan saya nak tahu hukum-hukum fiqh. Saya kena tak belajar fiqh. Keperluan saya dalam hukum, dalam nak memahami Quran, baca tafsir. Keperluan saya untuk membentuk peribadi saya. Maka belajar tasawuf. Kita kena tahu keperluan kita dan berdisiplin. Itu yang kita catat, kita ada buku. Sebab benda ni penting untuk kita menafkahi diri kita dengan ilmu. Jangan duk tekan nafkah dengan benda harta, tapi lupa nafkah dengan ilmu. Isteri kita, dia bukan nak duit semata. Dia juga nak bimbingan kita. Suami kita bukan nak suruh kita masak semata. Dia juga nak nasihat kita yang baik. Sama juga anak-anak kita. Bukan sekadar mereka nak baju, nak telefon, nak itu. Mereka perlukan bimbingan kita. Beri ilmu agama pada anak-anak. Ajar mereka. Hidup, jaga mak ayah. Hidup, jaga ibadat. Jaga solat fardu. Kita ingatkan selalu anak-anak kita. Kerana mereka orang yang masih dalam keadaan mencari identiti mereka. Kalau kita tak pandu mereka, kita tak beri nafkah agama pada mereka, mereka akan menjadi orang yang miskin ataupun orang yang terabai. Jadi ingat, menuntut agama biar ada kesungguhan. Macam mana tuan-tuan nak bersungguh? Tuan-tuan kena fikir sendiri. Macam mana cara saya nak bersungguh? Kerana setiap orang dia ada kadar cara dia bersungguh-sungguh. Untuk dia mendapat ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.